Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini. Harap semuanya dalam keadaan baik dan sihat. Kita masih lagi berada di unit 5 iaitu ukuran dan sukatan. Sebelum ini kita sudah pun belajar dengan unit panjang dan juga unit jisim. Jadi pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan isi padu cecair. Okey, baik. Kita berkenalan dahulu dengan isi padu cecair. Okey, untuk isi padu cecair dia ada dua beradik. Okey, dia ada dua beradik. Okey, yang perlu kita kenal lah, yang perlu kita hafal. Okey, dua beradik. Okey, yang besar. Okey, yang sulung lah. Okey, yang sulung kita panggil dia namanya adalah liter. Okey, ini adalah simbol liter lah. Okey, manakala adiknya adalah mililiter dan simbolnya ml. Okey, macam inilah, liter dan juga mililiter. Okey, apa hubungan antara kedua-dua ni? Okey, kita tengok apa hubungannya. Okey, liter kalau kita nak tukar ke mililiter, okey, liter nak tukar ke mililiter, apa yang perlu kita buat? Okey, perlu darab dengan 1000. Okey, manakala kalau mililiter nak tukar ke liter pula, okey, ml nak tukar ke liter, apa perlu kita buat? Okey, bahagi dengan 1000. Okey, dia berlawanan lah dengan atas dengan yang bawah. Dia sama juga dengan jisim. Okey, sama je, cuma bezanya unit sajalah. Dia punya cara penukaran sama. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama menukar unit isi padu dalam bentuk perpuluhan. Okey, dalam bentuk perpuluhan maksud perpuluhan ni maksudnya nombor yang ada titik lah, nombor ada titik. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. 840 mililiter ml nak tukar kepada liter. Nak tukar kepada liter, apa perlu kita buat? Okey, kalau berpandukan pada formula tadi, okey, formula tadi kita perlu bahagi. Okey, bahagi dengan 1000. Jadi maksudnya macam mana kita nak buat? Okey, 840 bahagi dengan 1000. Okey, bahagi dengan 1000. Okey, untuk bahagi dengan 1000 tak perlu buat bentuk lazim pun. Okey, ini banyak kali dah cikgu cakap. Okey, caranya macam mana? Okey, caranya adalah dengan okey, 840 ni kita gerakkan titik. Tapi masalahnya titik tak ada. Kat mana titik dia? Titiknya bila sesuatu nombor bulat dia tak ada titik, kita boleh letak titik dia. Titiknya berada di belakang sekali, di hujung sekali. Okey. Jadi bila kita nak gerakkan titik, kita kena gerakkan titik berapa kali? Okey. Tengok ada berapa sifar? 3 sifar. Jadi maksudnya kita kena gerakkan 3 kali ke arah kiri sebab ini bahagi, jadi gerakkan ke arah kiri sebanyak 3 kali. 1 2 3. Titik yang baru berada di depan 8. Dan bila kita letak titik kat depan ni, kita kena letak sifar. Okey, jadi dapatlah jawapannya. Okey, cara buat jawapan sifar titik 8 4. Sifar tu tak letak pun tak apa. Okey, jadi dapatlah jawapan sifar perpuluhan 84 liter. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, 5.9 liter nak tukar ke ml. Okey, terbalik pula lah. Tadi ml nak ke liter, kali ni liter nak pergi ml. Apa pula kena buat? Okey, kita cek balik formula. Kalau tadi, formula tadi, kalau liter nak pergi ml, maksudnya kita kena darab dengan 1000. Jadi maksudnya 5.9. Okey, perlu darab dengan 1000. Okey, nak darab dengan 1000 sama jugalah, tak perlu pun buat bentuk lazim. Okey, kita hanya perlu gerakkan titik sahaja. Okey, kali ni titik dia dah memang ada. Jadi kita gerakkan titik. Nak gerakkan titik sama juga macam tadi. Tengok berapa sifar? Ada 3 sifar. Okey, maksudnya kita nak gerakkan 3 kali. Dan di sini adalah operasi darab. Jadi kita gerakkan ke kanan sebanyak 3 kali. 1 2 3. Okey, jadi titik yang baru berada dekat belakang ni, dan tempat yang tak ada nombor ni kita kena letak sifar lah. Okey, jadi cara tulis jawapannya adalah okey, 5
titik dah tak ada, jadi 59 sifar sifar. Okey, titik. Kalau kita letak titik, kita kena letak sifar, tapi tak letak pun tak apa. Okey, jadi cara tulis jawapan, dapatlah jawapan 5900 ml. Okey, ini saja contoh untuk bentuk perpuluhan. Okey, kita tengok pula bahagian yang seterusnya, bahagian yang kedua. Okey, kita tengok bahagian yang kedua. Menukar unit isi padu dalam bentuk pecahan. Okey, berbeza tadilah. Tadi perpuluhan, kali ini nombor dalam bentuk pecahan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh A. Okey, 600 ml nak tukar ke liter. Okey, ml nak tukar ke liter sebab kita nak tukar kepada bentuk pecahan. Jadi maksudnya kita kena ml nak pergi liter, maksudnya bahagi dengan 1000. Okey, ml nak pergi liter bahagi dengan 1000. Jadi 600 okey bahagi dengan 1000. Tapi ingat, kita tak semestinya kalau nak bahagi 1000 kena buat dalam bentuk ayat matematik, simbol operasi bahagi. Kita juga sebenarnya boleh tulis dalam bentuk pecahan per 1000 sebab okey, bahagi dengan pecahan ni sama juga maksudlah. 600 per 1000 ni sebenarnya samalah juga maksudnya 600 per 1000, sama je maksud dia. Okey, jadi bila kita dah dapat ini, sebenarnya kita secara tak langsung kita dah bina satu pecahan. Okey, kita dah bina satu pecahan. Jadi tapi takkanlah pecahan begini sebab sini terlalu besar pecahan ni, jadi kita kena pemudahkanlah pecahan ni. Okey, cara nak pemudahkan pecahan. Okey, kita tengok. Okey, bila pasangan kat bawah dengan atas ada sifar, kita boleh potong. Maksudnya macam ni, potong bawah, pastikan atas pun ada. Okey, potong bawah, okey, pastikan atas pun ada. Bawah, atas dah tak ada, jadi tak boleh potong lagi dah. Jadi sekarang pecahannya dah menjadi 6 per 10. Okey, 6 per 10 boleh dipermudahkan dengan sifar. Okey, dengan sifar 2. Okey, dengan sifar 2. Sebab dalam sifar 2 ada 6, dalam sifar 2 juga ada 10. Jadi kita pemudahkan dengan sifar 2. Okey, jadi 2 darab dengan berapa dapat 6? Okey, 2 darab dengan 3. Okey, 2 darab dengan berapa dapat 10? 2 darab dengan 5. Okey, jadi cara tulis jawapan, dapatlah jawapan okey 3 per 5. Okey, dapatlah jawapan 3 per 5 liter. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang terakhir. 7 3 per 4 liter nak tukar ke ml, apa nak kena buat? Okey, kali ni dia bagi dalam bentuk nombor bercampur, nak tukar kepada ml. Okey, tengok apa perlu kita buat. Okey, kita asingkan. Okey, kita asingkan sebab ini adalah nombor bercampur. Okey, 7 ni adalah nombor bulat, 3 per 4 ni adalah pecahan. Jadi kita keluarkan pecahan ni, 3 per 4 ni. Okey, kita tukar 3 per 4 ni, kita nak tukar kepada ml. Jadi 3 per 4. Okey, nak tukar liter nak pergi ml, perlu darab dengan 1000. Okey, perlu darab dengan 1000. Jadi kita selesaikanlah yang ini. Kita dah pernah belajar juga sebelum ni dalam tajuk pecahan. Okey, boleh pemudahkan ataupun kalau tak nak pemudahkan boleh juga kita darab dan juga bahagilah. Okey, kalau tak nak pemudahkan boleh darab dan juga bahagi. Okey, kalau tak nak pemudahkan kita buat macam ni je. Atas darab, bawah bahagi. Macam ni boleh juga. Okey, kita buat selesaikan. 3 darab dengan 1000. Okey, ini boleh congak lah. 3 darab 1000, 3000. 3000 bahagi 4. Okey, kalau tak mampu boleh buat betul lazim lah. 3000 okey bahagi dengan 4. Okey, dah bahagi dengan 4. Okey, dalam sifar 4 kita terus ambil 30 ada, iaitu 7 darab 4 paling hampir adalah 28. Tolak. Okey, 0.8 tak boleh, pinjam, sini jadi 2, sini jadi 10. 10 tolak 8, 2. Okey, 2 tolak 2 habis. Kemudian turunkan sifar, sekarang jadi 20. 5 darab 4, 20. Okey, kemudian habis. Kemudian turunkan lagi sifar, letak sebelah. Okey, sifar darab 4, sifar. Okey, tolak, habislah. Jadi dapat 750. Jadi maksudnya dekat sini bila kita tukar dia menjadi 750 ml. Okey, kemudian barulah kita, tadi kita hanya tukar 3 per 4. Okey, sekarang kita ambil pula okey 7. Okey, tapi senanglah 7 liter sebab kita mudah. Kita faham hubungannya 1 liter bersamaan dengan 1000.
Okey, 2 liter 2000, 3 liter 3000 ml. Kalau 4 liter 4000 ml. Jadi kalau 7 liter bermaksud 7000 ml. Okey, jadi maksudnya kita tambah sahaja. Okey, 7 liter ni maksudnya okey, kita dah faham 7 liter okey sama dengan 7000 ml. Okey, 7000 ml. Jadi kalau 700 ni maksudnya kalau 7 3/4 ni kita tambah sajalah. Okey, 7000 okey ml tambah dengan 750 ml. Okey, jadi dapatlah jawapan okey 7750 ml. Okey, jadi dapat jawapan kat sini 7750 ml. Okey, baik, itu sahaja yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey kelas, terima kasih.